Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. صدق Rasulullah. Yang dimuliakan pengacara majlis pada malam ini, Tuan Haji Nik Hafiz. Amin. Yang dimuliakan pengurusi surau Al-Ihsan Rasah Kemayan ini, Profesor Dr. Haji Yusuf bin Abu Bakar, beserta ahli jawatankuasa surau. Yang dimuliakan pegawai-pegawai surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap. Tak lupa sahabat saya yang sudi mengundang saya ke surau ini sekali lagi, Tuan Haji Sulaiman, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun di surau kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya kira pertemuan kita kali kedua ataupun kali ketiga, termasuklah mesyuarat yang pernah saya hadir dulu untuk cerita solat Jumaat di surau ni dulu. Kemudian kita bina surau dan sebagainya. Semasa itu saya di bahagian pengurusan masjid, Jabatan Agama. Dan alhamdulillah surau ini masih lagi dapat mengekalkan solat Jumaat di sini, alhamdulillah. Tapi sekarang ni saya dah bertugas di Pusat Dakwah Islamiah Paroi sejak tahun 2013. Jaga satu unit di pusat dakwah ni, nama dia unit Ukhuwah. Unit Ukhuwah ini kerja jaga sedar baru. Ada sedar baru sini? Cuba angkat tangan. Tak ada. Semua saudara lama. Baik. Jadi seperti mana yang disebut Tuan Pengurusi tadi, saya memang dah bertugas di Jabatan Agama ni sejak 2008. Dah berumah tangga, anak 2 orang, alhamdulillah. Sekarang ni menetap di Taman Desa Permai, Jalan Jelebu. Tapi hari ni tadi saya daripada KL, ada urusan di Kuala Lumpur, dari sini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah diambang masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Sayugia kita masih lagi berdoa dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ada orang tak sempat dengan Ramadan tahun ini. Umpamanya yang kita kasihi Mr. Os tak sempat dengan Ramadan. Jus jambu tak sempat dengan Ramadan. Ramai lagi, termasuk VVIP kita yang kehilangan nyawa terhempas helikopter dia. Datuk
Nuriyah Kasnon, suami isteri, Allah yarhamhum, ya. Tetapi kita yang masih bernafas ini nampaknya macam ada peluang untuk sampai ke dalam bulan Ramadan ni. Tapi tak tahu lagi ni, entah kan sampai, entah kan tidak ni. Tapi kita sangat-sangat berharap dan sangat-sangat meletakkan harapan yang besar untuk supaya sampai ke dalam bulan Ramadan yang memang kita ketahui banyak sungguh fadilat dan kelebihan. Kalau nak cerita hadis kelebihan Ramadan, tuan-tuan, antaranya telah saya sebutkan tadi di permulaan muqaddimah. Nabi sebut man sama Ramadan. Kemudian ada hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan berkira-kira akan keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, pahala dan dosanya, bermuhasabah dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kalau dari sudut hadis ni banyak. Kalau nasyidnya ada lagu Hijaz. Tapi Hijaz dah tak glamour dah sekali. Yang glamour projector band. Nampaknya Hijaz kena tengok projector band lah, kena sorakkan suara sikit baru dia boleh up. Apa kata Hijaz suatu ketika, tuan-tuan? Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Situ dulu. Kalau saya lebih lagi sekarang, Hijaz tak dapat cek makan kan. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, kita biasa naik flight kan? Katalah nak pergi umrah. Pergi umrah ni ataupun haji, sampai di Jeddah tu International Airport, dia tak bawa lah kita ke King Abdul Aziz Airport. Dia bawa kita ke Madinatul Hujjaj Airport untuk jemaah haji. Sampai situ nak masuk, nak cop pasport kita ni, kalau tak 2 jam tak sah. Dia mesti 2 jam je. Kok macam mana pun, ya? Siapa yang kurang daripada 2 jam tu memang rezeki lah. Tapi 2 jam ni orang kampung kata bersapau di airport tu. Tunggu. Kita pun macam-macam lah ngumpet. Kalau lah kat Malaysia ni, kalau lah boleh doreh sikit. Ini lekor lah dia berburak, dia minum kopi, boleh pula dia main handphone, Jadi beratur panjang. Dah beratur panjang ni, tuan-tuan, tiba-tiba dia buka satu kaunter. Dia buka satu kaunter kosong. Dia pun kata, siapa yang berpuasa datang ke kaunter ni. Contohlah. Katalah kita hari tu berpuasa lah. Aku puasa. Jadi kita pun beratur ke tempat yang tak ramai pun orang berpuasa di situ. Jadi kita diberi laluan shortcut. Perasaan kita, seronoknya. Daripada lama-lama tadi, tak payah nak beratur lama, kita dapat. Dia bagi satu peluang shortcut lah untuk masuk segera. Ataupun di pejabat pos, bayar pi, bayar air. Tapi macam tak realistik pula bayar pi di pejabat pos. Online banking dah sekarang ni. Klise lah. Siapa yang banyak beratur di pejabat pos. Tapi katalah beratur pejabat pos, panjang beratur nak bayar bil api. Tiba-tiba buka satu kaunter, mari sini. Tapi yang berpuasa saja. Jadi kita rasa seronok. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, itulah suatu kaunter, satu syubhat, satu peluang yang Allah buka dalam 12 bulan ni, 1 bulan untuk meraih kehebatan dalam bulan Ramadan, untuk dapat shortcut. Boleh katalah sale akan kelebihan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tapi orang yang dah mendahului kita nak buat macam mana?
Kita doalah supaya mereka diberikan ampunan, dimuliakan oleh Allah, dirahmati Allah, sebab itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang masih hidup ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada perkara yang kita perlu lakukan ni, sebelum masuk bulan Ramadan. Seluruh Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, tuan-puan mesti pun baca tadi solat, tuan-puan mesti baca. Apa yang dinyatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kamu akan jadi insan yang bertakwa. Allah letak siap-siap hikmah di sebalik puasa ni sekarang, akan lahir insan yang bertakwa. So kita fikir macam mana puasa ni boleh menjadikan manusia ni bertakwa. Adakah sembahyang kita tadi, zakat kita, umrah haji kita tidak menjadikan kita insan bertakwa? Allah khususkan dalam ayat tadi, siapa puasa dari kalangan orang beriman, moga-moga jadi orang yang bertakwa. Moga-moga boleh jadi lahir jadi insan bertakwa keluar daripada tarbiyah Ramadan, boleh jadi tak menjadi. Berbezanya puasa daripada ibadah-ibadah yang lain, berbeza. Sebab puasa ni dia special. Kalau sembahyang tadi kita sembahyang berjamaah dengan ramai, orang nampak kita sembahyang. Orang kampung tahu, orang taman ni tahu. Boleh jadi kita akan na'udzubillah rasa riak pula. Ada ruang untuk riak. Kita bayar zakat pada amil tahu kita bayar zakat. Orang nampak kita bayar zakat. Kita pergi umrah, pergi haji, orang tahu. Bahkan kita buat kenduri. Kalau di kampung, tumbang 2 ekor kerbau. Nak pergi umrah punya pasal. Jadi orang semua tahu kita nak buat umrah. Boleh ada ruang untuk riak dan sum'ah. Tapi dia tak sama dengan puasa ni. Nabi sebut dalam satu hadis, kullu amalin ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Suatu hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya lafaz daripada Nabi menyatakan setiap amalan anak Adam ini dilakukan untuk diri dia. Faedah fadilatnya untuk diri dia. Illa asyam, kecuali puasa ni. Sebab puasa ni kata Allah untuk aku, dan aku sendiri yang bagi pahalanya kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Maknanya kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala Allah bagi, Allah sendiri bagi. Sebab apa? Kita mengharamkan ke atas diri kita, perut kita ni perkara yang sebelum tu halal, tetapi kita haramkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu kita boleh minum, sebelum tu kita boleh makan, sebelum tu kita boleh merokok, sebelum tu boleh bersama suami isteri siang Ramadan. Tapi dek kerana datang Ramadan, kita haramkan atas diri kita perkara yang sebelum tu halal semata-mata kerana Allah. Maka orang ini special. Wa ana ajzi bihi, Allah sendiri yang bagi pahala. Tapi dek kerana pahala ni tak nampak, dia tak adalah nampak gah bona, dan dia tak terasa anda lah umang best lah dapat pahala Allah bagi. Tapi sebab tak nampak. Tuan-tuan, kalau kita dapat pingat daripada tuanku, katalah dia dapat pingat kan, kita minum dulu. Datanglah postman ke rumah kita. Titin, cik, sign. Kita pun dapat domain bungkus itu jam. Sign lah. Dia pun sign. Dia pun bagi bungkusan. Ni ada pingat tuanku bagi, pakailah sendiri. Dapat tu, dapat apa-apa pingat lah. Kita pun tak adalah kita rasa macam appreciate sangat. Postman yang hantar. Tapi kalau dapat pingat kan,
dijemput ke istana, kan? Pakai pakaian beradat. Pengkolok apa nama tu? Dendam tak sudah. Dendam tak sudah tu tuanku yang pakai. Ada nama dia. Tak boleh pakai. Yang tuanku pakai tu. Kemudian kita merafak sombak, kan? Tuanku pun bagi pingat, ambil gambar, kita tepek kat rumah. Rasa lain sikit. Kita rasa seronok. Kita dihargai. Jasa, bakti, pengorbanan kita selama ini dihargai, dipanggil sendiri ke istana. Kalau main pos-pos, kita pun malas nak pakai. Apalah main pos-pos ni, itulah perasaan yang patut kita ada. Allah sendiri yang bagi pahala kepada orang-orang yang berpuasa ni, dia special. Dan puasa ini, tuan-tuan dan puan sekalian, menjadikan manusia bertakwa sebab satu ibadah yang orang lain tak tahu. Kalau semayang tadi, orang tahu kita tengah semayang. Tapi puasa ni orang tak tahu kita sedang beribadah. Lainlah kalau dia ngobar kat orang, dan puasa, kan jumpa kat orang lain, dan ni puasa ni. Dan puasa, satu kampung dia ngobar kan dia puasa. Memanglah orang akan tahu. Tapi biasanya puasa ni orang tak tahu. Kita dengan Allah sahaja. Dan 30 hari, tuan-tuan dan puan sekalian, kita mendidik diri kita dengan puasa ini, dan kita tidak culas. Kita tidak ponteng puasa, dan kita jaga puasa kita baik-baik. Kita tidak bak kata ni 9 cendekir. Kita boleh tengah-tengah hari time puasa tu masuk bilik air, ambil semayang, lepas tu gok minum. Keluar daripada bilik air, muka seposin, and then puasa. Kalau masa kecil-kecil dulu mandi, saya ni orang kampung. Kalau time Zohor tu balik sekolah, memang nak mandi kat bilik air tu ada kolah. Pakai gayung mandi. Bau mandi kan. Sampai konyang minum air. Keluar daripada bilik air tu, beritahu mak, saya puasa, muka seposin. Mak percaya lah dia sekali dua tu. Manusia kita boleh tipu. Tapi tuan-tuan, kita boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Macam mana sekalipun kita pergi menyorok kat mana dia minum air, kalau di gerai-gerai di Seremban ni, belakang gerai tu dia lepak. Gerai kedai depan tutup, belakang tengok ramai. Datang pejabat agama bawa kereta van jenazah. Masuk van jenazah. Kita boleh tipu manusia, tapi kita tidak boleh tipu Allah. 30 hari tuan-tuan, kita amanah dengan puasa kita. Walaupun orang tak ada, kita tak batalkan puasa kita. Sebab kita melatih diri kita muraqabatullah. Kita dipantau dan diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itulah yang akan melahirkan suatu sifat yang dinamakan sifat al-ihsan. Apa dia al-ihsan? Al-ihsan, kata Nabi SAW, bila ditanya oleh Jibril alaihissalam, dalam duk mengaji, Jibril pun datang dalam Nabi itu, berpakaian kemas, muka kacak, handsome macam saya. Tanya Nabi tentang iman, tentang Islam dan juga ihsan. Bila sampai ihsan, akhbirni anil ihsan, Nabi kata al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakin dan percayalah Allah sentiasa melihat kamu. Inilah sifat yang sangat mahal yang akan wujud dalam diri manusia ni. Inilah sifat yang kita nak dalam 30 hari Ramadan ini. Ada dalam diri kita, tuan-tuan. Perkara ini kalau tak ada, Allah tarik nikmat ini. Na'udzubillah min dzalik. Manusia tidak lagi merasakan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perkara yang sangat berbahaya. Mengikut pandangan psikologi, kalau 30 hari manusia ini mengamalkan sesuatu perkara, baik positif ataupun negatif, lebih 30 hari straight dia mengamalkan,
perkara itu akan jadi tabiat. Nah, kalau 30 hari kita berpuasa dan mendidik jiwa kita, kita amanah dengan puasa kita, kita tak konten walau 1 hari pun, sebab kita merasakan Allah sedang pantau kita. 30 hari daripada bulan Ramadan keluar, tarbiyah Allah daripada bulan itu, akan lahir sifat at-taqwa, kerana ada tadi al-ihsan. Sebab tu Allah kata la'allakum tattaqun. Ni yang mahal ni. Nak didik manusia ni supaya merasa diperhatikan. Sebab kalau kita nak perhati anak kita 24 jam, kita tak mampu. Kita tidur, kita sakit, bahkan kita akan mati, tuan-tuan. Tak ada siapa nak pantau anak kita. Tapi siapa yang pantau? Allah. Allah tak tidur, Allah tak sakit, Allah tak mati. Sebab itu kita nak didik jiwa kita hari ini dan anak-anak kita bahawasanya dia sedang dipantau. Nak didik macam mana ni? Puasa ni 30 hari. Maka akan lahirlah manusia daripada bulan tarbiyah Ramadan 30 hari, orang yang berintegriti, orang yang beramanah, orang yang takut untuk melakukan rasuah, orang yang takut untuk menyalahgunakan kuasa. Sebab ada takwa dalam diri dia. Campaklah kek lubuk omeh mano sekalipun, dia akan beramanah sebab dia merasakan dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya tuan-tuan dan puan, tarbiyah Allah 30 hari dalam bulan Ramadan itu baru satu. Sebab tu kita nak mengenal Ramadan Al-Mubarak ni supaya kita rasa bersedia. Dan saya nak masuk, kalau boleh malam ni tuan-tuan dan puan sekalian, 3 bab. Sebelum Ramadan, semasa Ramadan, selepas Ramadan. Sebab tu tajuk kita di banner kat luar tu, Ramadan kedatanganmu dinanti, pemergianmu ditangisi. Kita nak pada tahun ini sungguh-sungguh kita akan menangisi pemergian Ramadan. Justru sebelum sampai menangisi itu, kita nak apa yang patut kita buat sebelum masuk bulan Ramadan ni. Tak banyak pun tuan-tuan. Yang pertama sekali, saya memetik apa yang telah disebut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelum masuk bulan puasa ni, sayugia kita semua dituntut supaya yang pertamanya bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk dalam bulan puasa ni dengan hati yang bersih. Kalau dalam hati ini tidak bersih dan tidak dibersihkan, maka akan masuklah kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang kotor, maka kita tidak akan melihat keindahan dan keagungan Ramadan. Bahkan boleh jadi akan merasakan Ramadan itu menyusahkan, akan merasakan Ramadan itu menggongkong dan menyusahkan dia. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nisap rokok, tak boleh nak sama suami isteri. Sebab dia merasakan, sebab dia tidak melakukan proses pembersihan jiwa dia. Sebab itu kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Jadi kita masuk bulan tarbiyah Allah ni kita bersih. Umpamanya kita didatangi oleh seorang kekasih ataupun sahabat lama yang kita sayang, dah lama dah tak jumpa, setahun dah tak jumpa. Tiba-tiba kita dapat call, dia nak datang rumah kita. Dalam WhatsApp group jumpa, kan macam-macam grup WhatsApp dia ada, SPM ada, grup WhatsApp Tadika ada, PSR ada. Jadi kalau kawan kita yang dah lama tak datang, bahkan kita sayang kepada dia, datang ke rumah kita nak bertamu, apa sikap kita? Maka kita akan bersihkan rumah, kita tak bagi anak kita sepah-sepah, kita akan masak sodak-sodak,
kita didik anak kita jangan bercakap yang tak baik kepada tetamu. Sebab yang datang ni tetamu yang bukan sekadar kawan, tetapi dia membawa macam-macam pula kelebihan. Bawa duit 2 bunting, nak hadiahkan satu BMW 5 Series, nak datang rumah kita ni. Bahkan Ramadan lebih daripada itu. Kita anggap begitu. Jadi kita akan sikap kita begitulah. Kita bersih rumah kita. Yang ni pun kena sediakan untuk masuk Ramadan ini. Bersihkan hati ni. Macam mana nak bersih hati? Bertaubatlah. Minta ampun dengan Allah. Pulangkan balik harta manusia yang kita ambil. Segera meninggalkan perbuatan maksiat. Menyesali perbuatan tersebut. Solat sunat 2 taubat. Sekurang-kurangnya berzikir istighfar lah, kan? Sambil-sambil buat motor tadi istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bersih hati kita. Ini bawa motor nampak zikir dah lain. Hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana. 10 kali tanya hampi mana. Nabi sebut innal abda idza adnaba dhanban nuqtat fi qalbihi nuqtatan sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbah wa in 'ada wa zadat hatta tamaffala qalbah fadhalika ran kama qala subhanahu wa ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa ni tuan-tuan, Nabi sebut kalau seorang hamba melakukan satu dosa, maka ternoktahlah di hati dia satu noda hitam. Dosa ni kalau sekali kita buat maksiat, Allah bagi satu. Dia tak macam kita buat baik. Buat baik ini belum confirm nak buat baik, baru niat saja, Allah dah bagi pahala. Tapi kalau nak buat jahat ni sekarang, niat nak buat jahat, Allah belum bagi lagi dosa. Confirm buat dosa, Allah bagi sulh. Itu pun noktah, satu noktah hitam. Ambil pen, noktah kat kotak. Nampak tak nampak noktah? Itu pun noktah-noktah hitam itu fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbah. Kalaulah dia bertaubat, dia meninggalkan dengan segera dan dia beristighfar, saqala qalbah, bersih balik hati. Solat sunat taubat 2 rakaat. Kalau dosa dengan manusia, kena pulangkan hak dia, minta maaf dengan dia. Itu tambah satu syarat lagi. Sebab kita nak puasa kita ni puasa yang kualiti. Kalau kita ada dosa dengan manusia tuan-tuan, masuk dalam bulan Ramadan, kita takut-takut Allah tak pandang pun doa kita. 10 akhir Ramadan kita beriktikaf di surau masjid, beria minta ampun dengan Allah, tapi dosa kita dengan manusia kita tidak minta maaf, kita tak pulangkan hak dia, Allah tak pandang doa kita. Justru saya kata perkara dosa dengan manusia ni kena settle kan sebelum masuk bulan puasa ni. Kalau barang yang kita ambil, kita boleh pulang. Terambil selipar, keluar daripada surau sembahyang Jumaat, tengok selipar tak ada, dia ambil selipar. Tengok pula selipar tu imam dia ambil. Sebab imam ten khutbah tadi kata, datang surau ni ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Cantik dia kata. Dia ambil selipar imam, dia tinggal selipar buruk dia. Contoh. Jadi orang lain yang dia ambil selipar, dia tengok selipar tak ada, ambil pula selipar orang. Akhirnya ambil selipar orang ni, ambil selipar orang ni, ambil orang selipar ni. Akhirnya orang yang last sekali tak ada selipar, ambil selipar bilik air masjid. Contoh, kan ada orang yang curi selipar itu, pakai Mercedes, kan masuk metro ke Cosmo itu. Memang carrier dia tu power, boleh menyebabkan dia pakai Mercedes kan.
Jadi kalau bondo barang kita ambil, kita boleh pulangkan balik. Yang problem hari ini tuan-tuan, kita ambil maruah orang. Kita fitnah dia, kita umpat dia, kita hina dia. Di WhatsApp, di Facebook, di media sosial. Tak kisahlah di mana-mana pun, tapi kita telah ambil maruah dia. Bahkan yang lebih malang kalau kita fitnah. Kita semua nyebut daripada tingkatan satu lagi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat Quran tu, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kita dah membunuh ni. Jadi macam mana kalau dah ambil maruah orang, nak pulang macam mana maruah? Kita kena minta maaf dan kita kena beritahu orang bahawasanya perkara yang pernah kita beritahu orang yang lain itu adalah fitnah. Kena bersihkan balik nama brother yang kita umpat, yang kita fitnah, yang kita keji ni tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan perkara main-main. Kalau buah mangga kita ambil curi lah, kau tak dapat nak pun kita beli buah mangga dekat Jasko tak, kita pergi lah ganti balik, tak ada hal. Ataupun kita pergi kat dia minta maaf lah, dan curi mangga orang itu. Orang mana dia tengok mangga tu, tak ada masalah. Tapi dalam bab maruah ini tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekadar kita minta maaf, kita kena pulangkan balik maruah. Dan kita kena declare kepada orang kita telah fitnah dia. Kita kena bersihkan nama dia. Selagi perkara itu tidak berlaku, maka barang tentu doa kita akan tertolak. Umrah kita umrah yang tertolak. Haji kita haji yang tertolak. Sebab semua ibadah-ibadah itu akan terhalang kerana banyaknya dosa kita dengan manusia. Sebab tu mak ayah kita dulu ajar kita nak pergi haji minta maaf, nak masuk bulan puasa ni kita minta maaf. Malangnya kita hari ni pagi raya baru nak minta maaf. Dah selesai 10 akhir Ramadan, dah selesai puasa, tapi tak apalah, minta maaf. Tapi sepatutnya minta maaf ini, saya kahwin dengan orang Johor, Jawa, cowok. Ayah mertua ni Jawa Bagan Datuk, mak ni Jawa Muar. Orang Jawa ni bila dia minta maaf pagi raya tu, dia akan duduk, kalau jumpa adik-beradik dia duduk bertemu lutut tu. Duduk bertemu lutut, salam, bisik sampai menangis-nangis. Wah, saya kata aku nak bisik apa ni? Saya pun tanyalah Biras, woi, dia bisik apa tu? Biras pun orang Melaka, mana aku tahu dia. Tanyalah orang rumah, dia bisik apa tu? Sebab kita nak salam lah, lepas ni turn saya. Nak bisik apa ni? Rupanya rumah kata, bisik sebut pada dia, orang yang kita salam ni, apa dosa yang pernah aku buat kat engkau. Dan pernah ngumpet kau, dan pernah khabar kau makin barua, dan pernah curi ayam kau, dan pernah ngobarkan kau makan gaji buta dan sebagainya. Punyalah macam tu sekali, minta ampun, minta maaf, patutlah menangis-nangis sampai daripada togak nanti sampai tunduk-tunduk dua orang tu. Menangis-nangis, kata apa pahal dua-dua menangis. Rupanya macam tu sekali tuan-tuan. Bagus. Minta maaf, pulangkan balik maruah dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya nasihat diri saya dan semua yang ada pada hari ini, sebelum masuk bulan Ramadan, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sediakan ruang ini untuk Ramadan, ruang yang bersih, yang tidak ada satu pun noda-noda hitam, nuqtatan sauda tadi. Sebab Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi sebut fa in wa in ada wa zada hatta taghaffala qalbah. Hadis tu tadi tak habis, saya baca setengah baru. Nabi kata, awas kalau dia kembali melakukan dosa dan tidak ditaubat-taubatkan, buat tak mati.
semayang pun tak mau, minta maaf pun tak nak. Sebab dia rasa dia orang yang sihat, dia orang yang tak perlu kepada bantuan orang lain, dia boleh hidup bersendirian. Jadi tak perlukan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dia kembali melakukan dosa dan tidak ditaubatkan hatta taghaffala qalbah, sehingga noda-noda hitam ini tadi menyelaputi hati dia. Noda-noda hitam ni kalau pergi X-ray, CT scan, MRI di hospital KPJ tak nampak dah. Pergilah ke doktor tu, doktor tolonglah X-ray scan hati dia nah. Dia rasa banyak pun nah rasa dia buat dah tahun ni. Doktor pun ambil lah macam kandungan tu duduk di pugar krim tu. Di scan lah dada kita ni. Tak ada lah nampak dah dosa. Memang tak nampak lah. Benda tu maknawi macam pahala tadi tak nampak. Sebab tu kita tak berasa nak bangga sangat Allah bagi. Sebab tak nampak. Kalau nampak 7 tingkat surau kita ni, dek ramai nak datang surau. Kan? Ada satu kampung, sebelum saya sambung hadis tadi, orang tak pergi sembahyang Jumaat kampung tu. Jadi adalah dalam satu soft yang sembahyang Jumaat. Jadi bendahari masjid tu orang kaya, jutawan, billionaire. Tak tahulah jutawan apa, jutawan kupu putih ke. Jadi orang kaya ni kata, macam ni lah Tuan Nazir, qabalah dekat orang kampung ni, siapa datang sembahyang Jumaat saya bagilah seorang RM10. Payah bona pula masing-masing nak datang sembahyang Jumaat. Jadi Tuan Nazir tu imam pun WhatsApp lah, WhatsApp group. Beritahu kedai kopi, beritahu siapa datang Jumaat minggu ni, bendahari beri RM10 seorang lepas sembahyang. Jadi ramai yang datang sembahyang Jumaat, penuhlah masjid. Kan? Bila selesai sembahyang Jumaat, mereka pun beratulah salam sallallahu ala Muhammad. Dari bagi RM10, RM10. Minggu yang kedua lagi ramai datang sembahyang Jumaat, penuh melempah luar. Orang kampung sebelah pun datang sembahyang Jumaat. RM10 je pasal. Tiba-tiba selesai sembahyang Jumaat, tak nampak kelibat bendahari. Orang kaya tu tak ada hari tu. Orang kaya tu mesyuarat dekat Tokyo. Wah, orang kampung kata melopeh lah ini RM10. Tak apa, minggu ketiga datang lagi. Minggu ketiga datang ramai. Tengok orang kaya tu ada. Alhamdulillah, ada orang kaya tu, dia kata. Bila Tok Bilal dah habis khutbah Jumaat, Tok Bilal pun qomat lah. Selesai qomat, adalah 5 orang bangun nak sembahyang Jumaat. Yang lain tu semua duduk baik tak mati je. So Bilal kata, kenapa tak bangun ni? Bangunlah, kita nak sembahyang Jumaat ni. Adalah seorang di belakang tu angkat tangan. Bilal, minggu lepas tak bayar lagi. Minggu ni RM20 double. Itu yang berlaku tuan-tuan. Tapi tu cerita mengarut je lah. Kalau pahala tu nampak, saya kata tadi, macam dosa dia juga tu tak nampak. Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itulah dia dosa yang bertindan-tindan, yang menyelaputi hati dia, yang tidak ditaubatkan tadi. Ran, itulah dia pangkat ran. Rupanya ran ini Allah dah sebut 1400 tahun yang lampau. Kita baru nak pakai RON 97, RON 95. RON ni Allah dah bagi tahu dah, dosa yang bertindan-tindan, tidak ditaubatkan. Yang problem tuan-tuan puan sekalian, kita takut yang dah jadi macam ni. Yang kita kata hati mati, yang kita kata seperti mayat hidup. Sebab Allah rakam dalam Al-Quran orang yang sedemikian keadaan hati dia. Allah sebut dalam Al-Quran.
Apa Allah kata? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan Allah khatam, Allah kunci mati hati mereka, dan Allah tulikan, butakan pandangan mereka, dan tulikan pendengaran mereka daripada hidayah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini yang kita takut-takut berlaku kepada diri kita, suami isteri, anak-anak kita, keluarga kita di rumah. Bila suruh sembahyang, dia tangguh-tangguh. Bila suruh mengaji, dia lawan balik kita. Bila suruh buat baik, dia lawan. Tak nak dengar dah. Benci, marah. Ini yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dikhatam hati ni, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu yang ada pada hari ini, kita fikir-fikirkan apa gaya kita nak buat supaya hati kita ini lembut. Doalah kepada Allah, sentiasa basahkan lidah kita dengan zikir. Nabi sebut kalimatan khafifatan 'inda lisan, thaqilatan 'inda mizan, habibatan 'inda rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lisan, berat pada timbangan al-mizan, disukai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pun itu berapa kali hari ini kita dapat buat, berapa kali hari ini kita sebut, sedangkan boleh memberatkan timbangan al-mizan kita yang ringan pada lisan kita, itu pun kita tak mampu untuk lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kita boleh buat untuk membersihkan hati kita ini sebelum masuk bulan Ramadan? Taubat. Ajar orang rumah kita taubat, ajar anak-anak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kita nak bila dah bertaubat, hati ini jadi hati yang ikhlas. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita ikhlaskan niat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan melainkan kamu beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Ni nilai ibadah kita pada keikhlasan. Apa rasa ikhlas ni? Rasa yang tidak ralat, rasa puas, bahkan rasa seronok, tak sabar-sabar menunggu bulan Ramadan al-Mubarak. Ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kalau lepas buang air, buang air besar contohnya di dalam tandas, selesai kita buang air, kita keluar daripada tandas, kita ada tak rasa menyesal kita buang tadi? Ada pula yang rasa menyosal pula dan buang, rasa nak ambil balik masuk kan. Itu gila namanya. Apa perasaan kita? Kita rasa puas, kita rasa seronok, kita rasa release, kita rasa tidak ralat dan tidak rugi melakukannya. Itulah contoh saya nak beritahu perasaan kalau kita dah menunaikan ibadah ni. Sembahyang maghrib tadi kita rasa seronok, kita rasa lepas ni kita nak buat lagi berjamaah, dan lagi kita rasa tak puas untuk menunaikannya dengan cara yang lebih baik. Tak ada pula kita rasa itulah perasaan, contoh rasa ikhlas ni. Jadi untuk puasa ni kita rasa seronok. Dan yang keempat, sebelum masuk bulan puasa, kita berkenalan dengan puasa ni, kelebihan-kelebihan puasa dari sudut spiritual dan juga fizikal. Dari sudut fizikal, salah satu contoh Nabi sebut tasumu tasihhu. Engkau puasa, engkau akan sihat. Dalam kata-kata hukama Arab menyatakan al-bait al-batnu baitud da'. Perut kita ini rumah segala penyakit. Apa penyakit?
Melainkan semuanya datang daripada perut kita ni. Sebab perut kita ni macam peta ais lah. Kita buka peta ais, entah apa tak dalam tu. Telur ada, lauk ada, daging ada, ikan ada, aiskrim ada. Semua ada. Kita bayangkan perut kita macam peta ais tu. Sebab tu macam-macam lah penyakit kita. Nabi sebut siapa yang berpuasa, dia akan sihat. Siapa nak kurus, nak diet, tak payah makan kuih putih tu. Kuih putih, apa putih. Puasa ni jaga makan. Tapi malangnya puasa inilah yang terlebih makan. Orang lain puasa kurang turun 5 kilo, dia bertambah 5 kilo. Sebab apa? Dia tidak menghayati puasanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan satu sifat lagi, sifat sabar. Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Sabar di situ setengah ulama mufassir mengatakan sabar itu adalah puasa. Mohonlah keampunan, mohonlah pertolongan dengan Allah dalam keadaan kamu berpuasa dan juga bersolat. Sabar di situ adalah solat menurut pandangan beberapa ulama tafsir. Jadi maksudnya saat puasa ini kita kena sabar. Poi bazar Ramadan kena sabar. Ataupun jangan poi bazar Ramadan tahun ni. Tapi rasa macam idealistik sangatlah pula kalau tak pergi. Tapi kalau boleh jangan pergi. Katalah kita nak pergi, tuan-tuan puan sekalian. Ini jadi masalah. Kita tak sabar. Bahkan ada orang dia menubuhkan family dia squad bazar Ramadan. Kumpul anak beranak kat bazar Ramadan tu. Okey, kita pecah 3 dia tu. Pukul 6.30 sekarang kita jumpa sini balik. Semua pun bertaburan lah pergi beli. Kumpul balik tengok ayam golek, ayam panggang, ayam percik, semua ayam Melaka. Air sama semua saya pula ketiga-tiga balik. Adalah cendol satu. Kita pun letak atas meja macam potluck, kan? Penuh makanan. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita teguk air. Cendol tu dekat setengah jam. Bok. Lepas tu tak nak makan nasi dah. Membazir semua yang kita beli. Sembahyang maghrib dah bontui perut. Koreh perut. Orang ni sebelah kata apa? Maintenance. Nak rukuk tu togak rukuk. Sendawa sikit keluar cendol dulu leh. Punyalah teruk kita tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan Nabi kata tadi tasumu tasihhu. Kena sabar. Masak sendiri kat rumah, okey. Kalau tak masak pergi bazar Ramadan, tuan-tuan pergilah masuk amalan pemakanan, tengok dalam internet, pergi kita bengkel kuliah dan sebagainya, pemakanan yang sihat dalam bulan Ramadan bukan sekadar menjimatkan, tetapi akan menyebabkan kita kekal sehat dalam bulan Ramadan. Jadi maksudnya kita nak berkenalan dengan Ramadan ini bukan sekadar Ramadan itu dari sudut fizikal yang menyihatkan, tetapi dari sudut spiritual terlalu banyak tuan-tuan dan puan sekalian. Antaranya disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, dan kepada pemuda-pemuda Nabi kata, ya ma'syar syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farash wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai pemuda-pemuda Islam, orang-orang muda yang tak berapa muda pun termasuklah juga. Nabi sebut siapa yang mampu untuk kahwin, segeralah kahwin. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu untuk kahwin, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Ni anak-anak kita ni baru habis mengaji, kerja pun tak dapat lagi, tapi dah sibuk nak kahwin umpamanya. Duit tak ada, tengah belajar lagi, kemampuan tak ada dari sudut material. Fa alaihi bisawm, berpuasalah. Itu untuk anak-anak. Yang bapa-bapa anak,
nak nambah lagi. Tapi tak mampu, bukan dari sudut material. Material mampu dah. Tapi dari sudut badaniyah, dari sudut keadilan untuk berlaku adil, tak mampu itu. Fa'alai bisawm. Orang macam ni pun kena puasa. Bukannya kekuatan material saja. Ada 3 kekuatan yang perlu ada untuk berpoligami ni. Puasa lah. Fa innahu lahu wija', sebab puasa ni aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangan, wa ahsan lil faraj, dan akan menjaga kemaluan. Kerana puasa itu seperti tursun, wija'. Wija' ini, tuan pernah tengok Captain America. Captain America kan ada dia punya perisai, itu wija'. Dalam hadis tadi sebut wija' tu tursun, perisai. Puasa tu macam tu lah. Tapi janganlah bayangkan Captain America punya perisai tu. Dia perisai kita daripada melakukan perkara-perkara tak baik, sebab akan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Nabi sebut 1400 tahun yang lampau, daripada mata dia tak turun ke hati, daripada mata dia turun tempat lain. Orang Melayu kata daripada mata turun ke hati tak? Daripada mata turun tempat lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan hari ini kita bimbang anak-anak kita mengikut satu kajian. Saya dapat maklumat ini daripada Ustaz Hanafiah. Saya berforum hari itu di Masjid Angsa Mas hari Sabtu minggu lepas. Ustaz Hanafiah ni dia ada rumah kebajikan anak yatim, rumah pemulihan remaja perempuan, rumah pemulihan remaja lelaki, yang di TV9 Ustaz Hanafiah. Pusat pemulihan remaja perempuan ni ada 668 orang remaja perempuan yang semua mak duyung belaka. Ada yang paling muda umurnya 9 tahun. Mengikut satu kajian, remaja-remaja kita yang bersekolah telah pernah melakukan seks sejak berumur 14 tahun. Statistiknya 43% ataupun 47%, macam itulah. Seluruh Malaysia ni, lebih kata setengah daripada pelajar perempuan kita pernah melakukan seks seawal umur dia tingkatan 2 ataupun tingkatan 2 lah, 14 tahun. Sebab tu tak pelik dengan satu institusi baru pada Ustaz Hanafiah ini. 668 kalau yang pemulihan lelaki, 3,300 something yang pemulihan lelaki. Pemulihan remaja perempuan semua mak duyung. Jadi kenapa tuan-tuan? Sebab kita tidak promosi puasa ni. Puasa Ramadan satu perkara, puasa sunat yang banyak. Puasa 6, puasa abyad 3 hari ketika setiap bulan, 13, 14, 15. Puasa Isnin Khamis, puasa subhanallah Arafah. Kita tak promosi, yang kita promosi ceria popstar. Yang kita promosi otai masih berbisa. Dah goyeh gigi, dah tak ada gigi penyanyi. Demi pantai yang indah. Kita promosi kuputih, baru putih. Kita tak promosi puasa. Kita tidak mengarus perdanakan puasa. Begitu juga dengan solat berjemaah ini. Kita tidak mengarus perdanakan perkara-perkara ini. Cuma adalah inisiatif-inisiatif beberapa orang. Jadi tuan-tuan, satu perkara yang membimbangkan. Saya kata tadi, baru satu institusi, kita tak kumpulkan lagi NGOs mana-mana seluruh Malaysia ni, berapa yang ada pada setiap pertubuhan itu, remaja-remaja yang macam ni. Saya ingat satu perkara yang membimbangkan, dan remaja kita bagaimana nak menjadi remaja yang menerus generasi harapan ini, bagaimana nak meneruskan delegasi kepimpinan, nak memimpin kita dan anak-anak kita satu ketika. Kalau mengikut pula pandangan satu kajian Dr. Fadilah Kamsah,
85% anak-anak kita di IPTA dan IPTS tidak pandai baca Al-Quran. Tadi statistik sekian yang berzina. Kita dulu sekolah nakal lah juga. Buli suruh basuh baju, ada yang merokok, ada yang fly. Tapi nakal-nakal gitu. Sekarang ni nakal berzina. Saya kata 85% anak-anak kita di IPTA, IPTS yang straight A, yang cerdik-cerdik tapi tak pandai baca Al-Quran. Diorang ni nanti 10 tahun akan datang akan jadi CEO, akan jadi ketua jabatan, akan jadi tahap pegawai lagi, tapi tidak pandai membaca ayat-ayat Allah, pencipta dia sendiri. Bagaimana nak memimpin orang bawahan dia supaya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini satu perkara yang membimbangkan. Sebab tu tak pelik ada remaja kita yang cerdik ditaja oleh Petronas ke, pergi ke luar negara, lelaki cerdik pandai, akhirnya kahwin gay. Kan ada itu, pakai baju Melayu lengkap, kahwin dengan orang putih gay. Otak cerdik, pandai pergi cerdik je. Perkara-perkara sedemikian saya kata tuan-tuan, jangan kita pandang enteng puasa ini. Sembahyang dia harus perdanakan, diwajibkan. Tak lulus SPM, macam tu lah semangat ni. Geram tuan-tuan. Saya di unit ukhuwah di pusat dakwah, saya beritahu malam 240 orang sedang mohon murtad di Negeri Sembilan ni. Ada 2 orang Melayu yang telah isytiharkan pun sebagai bukan Islam. Bukannya convert, bukannya orang tu mu'alaf. Yang mu'alaf ni memang nak keluar. Orang kita ni pun dah ada. Jadi perkara-perkara yang kocik-kocik kita merasakan masih kocik. Ini sendirilah, personal. Bab agama ni personal lah. Poso lah. Semayang kau nak jemaah, kau nak semayang tu pulau kat kau lah. Kita tak boleh dah macam tu. Ini yang berlaku ni. Kalau statistik satu Malaysia, saya tak tahu data tu betul ataupun tidak, tapi dengar-dengarnya ada kurang lebih 100,000 yang mohon keluar daripada Islam. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Jadi puasa ini dinding, benteng diri kita dan anak-anak daripada melakukan perkara tak baik. Hari ini maksiat di hujung jari tuan-tuan, anak-anak kita. Bila tengok dia terangsang, bila nampak dia terangsang, akhirnya berleluasalah perkara yang tak baik. Dan kita malu-malu nak mengajar anak kita pendidikan seks Islamik. Kena ajar. Adik tu yang 9 tahun bunting ni, tak tahu apa, 9 tahun darjah 2, tapi dah datang haid. Mak ayah tak ingatkan, tak bagi tahu. Kita kena beritahu, adik dah datang haid ni, tak boleh sentuh-sentuh tau, tak boleh salam budak lelaki tau. Malu tau. Pendidikan seks lah tu. Nanti kalau adik sentuh-sentuh boleh berlaku benda tak baik tau. Boleh mengandung. Mengandung ke? Tak nak lah. Takutlah. Takutlah dia. Tetapi tidak pernah dia bagi tahu, merasakan perkara tu main-main, akhirnya ada yang mengambil kesempatan mengandung budak. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi puasa ni kita nak terapkan pada diri kita, anak-anak kita perkenalkan bahawa puasa ni akan mendinding diri. Di samping saya kata tadi, puasa akan membentuk diri seseorang itu akan jadi insan yang bertakwa. Dan puasa ini tuan-tuan dan puan sekalian, bulan Ramadan dihias oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabi jahannam wa suddifatish syayatin. Bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup rapat pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Apa lagi alasan kita
Kalau sebelum puasa ni malas datang surau masjid, kita pun kata masa ni kena asut kat setan lah. Setan ni jahat lah ustaz. Dia bisik-bisik tu saya baik jahat tu. Saya pernah tangkap, ikut budak buat puasa, tangkap lah ke hotel ni. Budak perempuan tu bekas pelajar sekolah agama. So kita kata kenapa buat macam ni? Itulah ustaz, saya ni mengikut telunjuk syaitan, dihasut oleh syaitan. Menyalahkan syaitan. Nah, masuk Ramadan, wasuddifati syayatin, dibelenggu para syaitan. Tak datang juga nampaknya. Buat jahat juga, tak sembahyang juga. Jadi mana lagi kita nak sandarkan kesalahan kita itu, sedangkan Allah, Nabi menyatakan syaitan telah dibelenggu. Melainkan diri kita sendiri sebenarnya yang khilaf, yang salah tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bila masuk bulan Ramadan, Allah menghiasi syurga itu sangat indah, sehingga bidadari-bidadari jadi terpinga-pinga, tertanya-tanya, kenapa cantik sangat syurga ni? Lalu mereka beranggapan barangkali suami-suami kita dah nak masuk syurga, sebab mereka sedang tertunggu-tunggu suami sekarang ni. Kan dalam surah An-Naba menyatakan, innal muttaqina mafazan hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dan bagi orang yang bertakwa itu mafaza, syurga Allah, di dalamnya ada taman-taman dan juga buah-buah anggur, diisi gelas-gelas yang penuh, dan juga bidadari-bidadari yang sebaya menjadi isteri kepada suami-suami yang masih ada di atas muka bumi Allah ni. Jadi bidadari-bidadari ni pun tertanya-tanya, barangkali hari inilah suami kita akan datang. Lalu bertanyalah kepada Jibril, betul ke yang Allah tengah hias cantik syurga ni, kita orang punya husband nak datang? Ingatkan Nek Hafiz datang, Profesor Yusuf. Tapi Jibril kata, tak, ini tandanya malam ini malam Ramadan Al-Mubarak. Jadi orang perempuan marah dia. Yo dapat dia. Kita ni tak pernah dapat. Dia dapat dah lawa. Orang perempuan marah dia tu. Kadang lelaki pedajal dia, abang biasa masuk syurga. Ni bongih betul orang perempuan. Jadi tak samalah. Dia membayangkan perasaan dia atas dunia ni tak sama. Di dunia ni memang kita akan cemburu bila memikirkan, sebab atas dunia ni terhad. Itulah seorang suami kita, lawa kau tak lawa kau, buncit kau, gompong ke gigi dia, itulah semanggon, bab kata ni 9. Itulah bila dirobot tu marah, sebab terhad. Kan? Di syurga Allah ini tidak terhad. Kita tidak nak boleh bayang perasaan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan boleh bayang kita sebaya dengan cucu kita. Cucu kita katalah umur 6 tahun, 5 tahun. Di syurga Allah kita sebaya dengan dia. Kau dan ada dengan kita. Boleh bayang? Tak boleh bayang bagaimana perasaan kita sebaya dengan cucu. Kalau itu pun kita tak mampu bayang, apatah lagi kalau suami kita ada isteri dari kalangan bidadari. Bahkan orang perempuan jadi ketua bidadari. Orang perempuan diraihkan keseronokan dia, sebab atas dunia ni dia suka apa? Dia suka cantik. Putih kan. Jadi di sini lagi banyak putih. Macam tu. Sebab orang lelaki ni diraihkan keseronokan dia atas dunia ini, dia tak fikir lain. Dia tak sama macam orang perempuan. Orang perempuan ajak pergi shopping ke Jasco, sekarang ni Ion.
Jom lah bang, pergi shopping lah. Nak gaya ni. Dia orang lelaki ni, aku malas betul lah nak shopping-shopping ni. Bukannya sejam, 2, kurang-kurang 3 jam kat shopping. Aku ni lebih suka kalau pergi kebun pisang belakang dah. Dia lebih suka kalau dia pergi muacah, mancing dan sebagainya. Pergi shopping-shopping ni, aduh. Tapi dia kena nak jaga hati bini ni, dia pergilah juga. Sampai ke Jasko tu, tengok pinggan mangkuk. Memang bosan lah. Orang lelaki ni tengok pinggan mangkuk, dia tengok isi mangkuk apa. Mangkuk ni tak kan. Tapi dia kena ikutlah juga. Pergi tengok apa, akopal, akorok, klorok, macam tu lah. Dia pergilah dekat pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk tu ada amoy Jasko tu jaga. Pakai skirt. So amoy dia kata, abang ini bini kata, lawak, cantik tak bang? Cantik dia. Guguk misal bini tunjukkan pinggan, dia menang tempat lain. Yang putih ke yang coklat ni bang? Yang putih tu. Maksud saya tadi tak sama. Kita punya keseronokan, maka keseronokan itu diraihkan dalam syurga Allah. Innalil muttaqin mafaza. Orang bertakwa, tempat dia syurga Allah. Allah sebut siapa puasa tadi jadi orang bertakwa. Jangan risaulah tuan-tuan puan sekalian. Kita atas dunia ni, perjumpaan kita suami isteri ni sekadar alat untuk membawa kita ke syurga. Matlamat kita bersuami beristeri ini untuk bawa kita semua ke syurga. Kena ada matlamat tu. Sebab Allah rakam dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 9 kata apa? Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa nanti dapat kitab catatan dia daripada tangan kanan, orang itu akan dihisap dengan hisap yang mudah dan bertemu semula dengan ahli keluarganya dalam keadaan masrura, keadaan yang bahagia. Jadi sebab itu tuan-tuan puan sekalian, jadikan wasilah, jadikan platform perkahwinan kita atas dunia ini sebagai jambatan untuk masuk ke syurga Allah. Nak jambatan macam mana? Suami leko isteri ingatkan, dah masuk Jumaat ni bang. Kejap lagi lah. Dia leko petik burung tu. Kan. Orang dah khutbah tu bang, dia leko lagi. Orang dah qomat tu bang, dia ingat kan. Dia pun capai helmet, tawih start motor, wheelie sampai masjid. Sampai masjid, imam pakai takbir Allahu Akbar, dia pun berlari. Selipar, satu ke selatan, satu ke utara, melompet masuk masjid. Dia pun Allahu Akbar, Alhamdulillah, sampai aku, dia kata. Rukuk imam, rukuklah dia. Sujud imam, dia pun sujud. Kuk, bunyi. Rupa helmet tak tanggal lagi. Itu contohlah. Jadi orang rumah kita ni saling ingat memperingatilah. Ingatkan suami, ingatkan isteri. Ni nak puasa ni, ingatkan sahur, ingatkan niat. Jadi saya kata tadi platform untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenali bahawa Ramadan ini terlalu banyak peluang yang kita nak tentang puan sekalian. Dan seterusnya saya sentuh sikit malam Al-Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita tahu malam itu tanazzalul malaikatu waruh, turunlah para malaikat dan juga ruh. Jadi orang pun sebahagian yang tak berapa nak faham, dia kata, oh patutnya lah ruh ini yang turun. Jadi dia kembalilah ke rumah kita. Ruh ni tengok anak cucu semayang ke tak semayang, doakan ke tidak dia. Sebab dalil itu tadi. Tak tuan-tuan. Ruh di situ bukan maksud ruh manusia. Ruh di situ bermaksud Jibril alaihissalam.
Malaikat tu turun diketuai dengan Jibril. Roh kita takkan kembali. Banyak kita dapat mesej, banyak kita baca, dapat kita masih berantai, roh ni balik ke rumah bulan puasa, tengok siapa nak cucu semayang, tak semayang dia sedih, kalau semayang dia suka. Tak ada satu hadis pun menyatakan roh ini kembali, tak ada. Allah rakam dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kamu tentang roh, katakan kepada mereka, roh ini urusan Tuhanku, dan tidaklah diberi pengetahuan kepada kita tentang roh ini illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Roh ini tidak akan kembali ke dunia lagi, tuan-tuan. Roh ini telah berhijrah. Sebagaimana kita tidak mengetahui bagaimana di alam rahim dulu, sebagaimana hari ini roh kita tidak boleh kembali ke alam rahim, begitulah di alam barzah takkan kembali ke alam dunia. Tuan-tuan ingat semasa di alam rahim, siapa yang ingat? Di alam rahim dulu roh kita berkomunikasi dengan Allah. Alastu bi rabbikum, Allah tanya kita. Kita pun kata, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhanku. Siapa ingat? Tak siapa ingat, bukan? Sebab kita dah ada berhijrah ke alam dunia ni. Allah pinjamkan jasad kita. Jasad ini nak bawa roh. Tompek baik ke, tompek tak baik. Jadi Islam ke, jadi orang kafir. Kemudian roh kita akan berpindah ke alam barzah. Barzah itu pun bermaksud dinding. Setakat mana yang kita tahu, itu sajalah yang kita tahu di dunia. Kita akan masuk ke alam barzah, tidak kembali semula ke alam dunia. Nanti roh kita akan pergi pula ke satu alam lagi yang dinamakan alam akhirat. Tak tahu dia kena GST tak GST, ada bonus ke tak ada bonus, di atas dunia ni dia tak tahu dah. Yang dia hanya dapat mendengar, terima hadiah daripada kita, bagi salam masuk kubur, kita buat baik, baca Yasin ke, nak sedekah Fatihah ke, terpulang kepada tuan-tuan, kita merasakan itulah antara amal bakti anak-anak yang soleh yang ditinggalkan. Idza mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah, kata Nabi. Bila mati anak Adam, 3 perkara yang akan meneruskan kesinambungan. Dia dapat rahmat, dapat pahala daripada Allah sebab dia bukan lagi ahlul ibadah. Kalau kita boleh kembali ke dunia, tuan-tuan, sudah tentu kita akan datang sembahyang tarawih. Satu saat pun tak akan kita tinggalkan, melainkan kita duduk dalam surau ni, minta ampun, minta maaf, sembahyang kita, baca ngaji kita. Tapi kita takkan boleh kembali ke dunia lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang boleh bantu kita apa? 3 ni saja. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Sedekah jariah. Datang masjid ni, sedekah. Saya dengan Datuk Mufti dan mantan Mufti dan beberapa JK lagi sedang mengusahakan atau iklan pusat pengajian Darul Widat di Pematang Pasir Linggi untuk anak yatim dan juga warga emas. Anak yatim ini kita akan bagi pengajian tahfiz, silibus itqan gemencih, dan memang jawatan kuasa kita antaranya pengetua itqan Ustaz Zamani. Yang warga emas kita akan bagi silibus turath, kitab kuning tu seperti di Al-Jenderami. Duduklah mengaji. Di mana? Pematang Pasir. Sekarang ni fasa pertama dah siap, surau dan juga rumah warga emas. Fasa yang kedua sekarang ni, tuan-tuan, masih dalam proses untuk mohon sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rumah pengajian anak yatim 5,000 satu bahagian. Kelas dia pun 5,000 satu bahagian. Untuk yang selebihnya tu tuan-tuan boleh tengoklah Facebook Darul Widat. Saya tak ada bawa tabung ke apa ni, saya beritahu saja. Siapa yang berminat nanti tuan-tuan, bolehlah tengok Facebook Darul Widat, ataupun bolehlah nanti berhubung dengan saya di pusat dakwah tu. Dia nanti boleh minta nombor saya pada Tuan Haji Sulaiman.
Baik. Jadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya, kita dah tak boleh kembali ke dunia lagi. Jadi itu cerita Ramadan. Maknanya tadi kita taubat dengan Allah dan kita ikhlaskan niat. Mudah-mudahan dengan niat dan ikhlas ni masuk kita Ramadan, kita nak Ramadan kita terisi. Jadi Ramadan pula tuan-tuan dan puan sekalian, apa kita nak buat ni bila masuk bulan Ramadan? Satunya, dalam bulan Ramadan nanti kita mutaba'atun sunnatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ditanya Rasulullah oleh seorang lelaki bernama Amr bin Murrah Al-Juhani, telah datang kepada Nabi, lalu dia pun berkata, apa pandanganmu ya Rasulullah, kalau aku ini bersyahadah dengan tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah pesuruh Allah, dan aku bersolat 5 waktu sehari semalam, dan aku menunaikan zakat, dan aku berpuasa dalam bulan Ramadan, dan aku menghidupkan malam Ramadan, nanti aku ini terdiri daripada golongan yang mana? Maka Rasulullah kata, minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu akan tergolong daripada golongan orang-orang yang siddiq, yang benar, dan juga orang-orang yang mati syahid. As-siddiqin ini dan asyuhada ini bukan gelaran main-main. As-siddiqin ini gelaran kedua selepas gelaran Nabi. As-siddiqin dan syuhada ini, kalau orang itu berpuasa dan menghidupkan malam berpuasa, kalau mati nanti bersama dengan orang-orang yang puasanya khawasun khawas, yang puasanya bersama dengan puasa para anbiya, siddiqin, syuhada. Yang Nabi anjurkan kita doa apa? Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ulaika rafiqa, orang yang mendampingi dan didampingi orang-orang yang baik. As-salihin, orang-orang yang baik. Tapi orang yang puasa dan menghidupkan malam puasa, dia akan masuk golongan syuhada dan juga siddiqin. Dan puasa orang itu puasa yang saya kata tadi khawasun khawas. Puasa ini bab kata Imam Al-Ghazali, dia bagi kepada 3 peringkat. Puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasun khawas. Puasa awam, orang yang puasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Ni kita tak nak ni. Puasa tapi tak semayang. Berapa ramai yang puasa tapi tak semayang. Puasa tapi tidak menutup aurat. Puasa tapi tak hormat suami, tak hormat mak ayah. Puasa apa benda ni? Puasa lapar dan dahaga. Sah tak puasa? Sah. Ma'al ithmi. Sahnya bersama-sama dengan dosa, sebab meninggalkan kewajipan yang lain yang lebih wajib, sembahyang umpamanya. Puasa awam ini tuan-tuan, takut-takut kita pun terkena. Puasa daripada pagi sampai petang cantik. Pergi pejabat hantar anak pergi sekolah, duduk rumah dia pun kayak pejabat ada tadarus Quran. Subhanallah, baca Quran, mengangkat-angkat pun baca. Itu hebat tadarus ni. Kena buat surau ni tadarus. Ada orang jumpa kita kata, Ustaz saya dah tadarus dapat 2 juzuk hari ni. Weh bagus. Akak tadarus dengan siapa? Tak ada, saya seorang je. Itu bukan tadarus sudah. Itu tilawah. Kalau baca seorang-seorang itu tilawah. Tadarus ini atas wazan tafa'ul, saling baca membaca. Kawan baca dia tegur, kawan baca, kawan baca dia tegur, tapi bila dia nak baca pun tak tahu. Jom nogo je. Jadi bagus tadarus ni kalau kita baca salah, kawan kita tegur lah kan. Ikhfa hakiki tu dengung 2 harakat, kita pun betulkan. Kalau tilawah Quran tu tak betul kan kita baca dah. Kalau Quran tu betul kan kita baca apa macam? Salah tu. Panjang 6 harakat, mad arid disukun. Kita campaklah Quran tu. Tak nak kita baca lah. Jadi tak ada siapa yang membetulkan kita kalau kita tilawah. Tadarus bagus.
Tadarus ini akan menghasilkan beberapa sifat. Saya sentuh sikit tadarus. Antara amalan dalam bulan Ramadan ni, akan melahirkan satu sifat berani menegur kesilapan. Kan kita berani tegur kawan kita. Dengung. Itu tak dengung. Ini panjang sikit. Ini baris bawah. Kita akan lahir satu sifat berani menegur kesilapan kawan kita. Hari ni berapa ramai orang tak berani nak tegur silap kawan dia. Dia biarkan kawan dia dalam keadaan silap. Dia tak dakwah kawan dia tak pakai tudung, kawan dia mulut macam longkang, kawan dia macam-macam lah, ada skandal. Tak tegur. Tapi kita nak mana semangat nak menegur ni? Tadarus. Satu. Kedua, tadarus ini akan melahirkan sikap berlapang dada. Orang yang ditegur terus membetulkan kesilapan. Kan? Bila tegur, terus dia betulkan. Tak ada dia kata, kau nak tegur dan reka lagi. Taruklah macam. Sudahlah, belalah kau. Tak ada pula kita kata macam tu. Terus kita betulkan. Subhanallah. Kalau itu boleh apply dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, orang tegur kita, alhamdulillah, terima kasihlah tegur dia, dan tak tahu selama dia dan silap. Alhamdulillah. Nabi, tuan-tuan, disebabkan Abdullah bin Ibnu Maktum ditegur oleh Allah. Allah rakam dalam surah Abasa, kan? Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna ila akhiril ayat. Ditegur Nabi ini berpaling daripada Abdullah bin Maktum. Tapi selepas itu, apa sikap Nabi dengan Abdullah? Setiap kali Abdullah datang, Nabi bagi salam dulu. Nabi buka selendang dia, letak hampar. Nabi jemput duduk, wahai seorang manusia yang kerana engkau aku ditegur oleh Allah, duduklah, aku sayang engkau kerana Allah. Macam tu sikap Nabi kepada orang yang sebabkan dia, kita ditegur. Kalau sebabkan member kita ditegur oleh majikan, majikan panggil kita. Ada orang kata, kau ni ambil duit kopi bawah meja. Ada orang kau baik, kau ni dan tengok ni dapet tadi punch card kau ni apa merah ni. Dalam hati dia, celaka tu siapa je mengadunya. Dan kau dapet ni, dapatlah tahu orang ada brother mengadu. Siap kau, dan tunggu kau luar sekolah. Panggil member, kena cap barua. Kalau pengawas kat sekolah lu kan kena cap barua. Barua betul. Sebab dia pengawas aku kena rotan, cukup. Contoh. Tapi itu sikap yang tak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tadarus akan menyebabkan kita berlapang dada, dan yang ketiga, terus membetulkan kesilapan. Apply tadarus, apply sikap itu dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang rasional, orang yang matang, orang yang boleh menerima pandangan orang lain. Kalau tidak, asyik bergaduh. Yang ni kau bawa Wahabi, yang ni kau bawa Syiah, yang ni kau bawa sosek, yang ni kau bawa sembah kubur. Tak, sudah. Akhirnya kita pun poning ni macam mana ustaz ni? Nak ngadu kakak aku ada khabar dan macam mana? Cakap macam mana kakak khabar gitu. Dah sama dia bergaduh. Tak sudah. Jadi belajarlah berlapang dada. Selesaikan. Tak ada benda yang tak boleh selesai. Bahkan ulama sepakat, kenapa nak diteruskan delegasi pertelingkahan itu? Saya cukup saya tak bersetuju dan tidak berkenan. Jadi baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, tadarus dalam bulan puasa ni. Kemudian tadi kita mutaba'ah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Awalkan berbuka, lewatkan sahur, perbanyakkan baca Al-Quran. Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang kepada kamu pada hari kiamat dalam kubur memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kita sayang suami kita tuan-tuan, kita sayang isteri, kita sayang anak, kita sayang kawan-kawan kita. Tapi
suatu ketika kita akan tinggalkan dia. Dalam kubur dia tak akan datang jumpa kita. Siapa yang datang jumpa kita? Al-Quran. Bacalah Al-Quran, jadikan amalan, hayatilah kandungan sebagai pedoman. Ambil pengajaran dari isinya agar selamat dunia dan akhirat. Baca Al-Quran. Kita tuan-tuan biasa kita dengar, kalau orang mati dah tanam dalam kubur, 7 langkah orang tinggalkan kita, maka akan datanglah mungkar dan nakir. Kan? Sebenarnya ada satu hadis lagi menyatakan sebelum datangnya mungkar dan nakir ini akan datang satu malaikat. Sebelum datang mungkar nakir itu datang satu malaikat, nama dia malaikat Ruman. Malaikat ini akan datang kepada kita, maka dia suruh kita tulis. So mayat ini kita akan kata, tulis apa ni? Aku tidak ada pen. So malaikat kata, jadikan jari telunjuk kau itu sebagai pen. Kemudian kita lagi kata, aku tidak ada dakwat. Malaikat kata, gunakanlah lidah engkau sebagai dakwat. Air liur kau tu, celup. Kemudian kita kata lagi, aku tidak ada kertas. Malaikat ni kata, tulislah pada kain kapan kau tu. Ambil jari, celup dalam mulut, tulis kat kain kapan. So tanya kepada malaikat rumah ni, aku nak tulis apa ni? Malaikat ni kata, kau tulis semua amalan baik dan buruk yang pernah kau kerjakan ketika kau hidup sampailah kau mati. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, automatik kita akan teringat semua perkara yang tak baik dan yang baik yang pernah kita lakukan. Bermulalah kita menulis dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah macam mana keadaan, tapi kita akan tulis semua atas kain kapan kita tu sampai habis. Dan ketika itu, selesai saja kita menulis, kita akan mengetahui amalan mana yang lebih banyak yang kita kerjakan. Di situ sahaja kita akan rasa kecewa ataupun rasa gembira. Di situ sahaja akan jadi suatu signal kepada kita ke mana langkah kita selepas itu. Dah selesai tulis, malaikat Ruman ini pun mengoyakkan kain kapan kita yang tertulis semua amalan kita itu, lalu diletakkan di tengkuk kita ini. Maka dibongkarkanlah nanti dalam keadaan tertulis sudah amalan-amalan yang dilakukan di tengkuk dia sendiri. Selain datang nanti kitab daripada tangan kanan ataupun daripada belakang, diambil oleh tangan kiri. Ada sebahagian kata kena masukkan tangan ini ke dalam perut dia, tembus tangan ke belakang untuk ambil kitab yang kitabnya datang daripada tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, saya nak tanya, kita dah sampai ke peringkat itu? Kita belum sampai lagi. Kita belum sampai dan kita belum berjumpa lagi dengan malaikat Ruman, apatah lagi malaikat Mungkar dan Nakir yang suaranya seperti halilintar membelah bumi. Dengan suaranya sahaja akan bergetar semua rusuk, tulang, belulang dalam tubuh kita ini mendengar perkataan ma rabbuka oleh Mungkar dan Nakir. Tidak ada apa yang boleh membantu kita tuan-tuan, melainkan nanti amalan dan juga Al-Quran yang datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Sebab manusia ini akan dimatikan dengan apa yang mengasyikkan dan dibongkarkan dengan apa yang mengasyikkan dia. Ada orang asyik dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan berpuasa. Ada orang mati dalam keadaan sedang menunaikan umrah. Saya pernah menguruskan 2-3 kali menguruskan orang yang mati dalam umrah. Tahun 2003 ketika masih jadi pelajar,
di Universiti Islam Madinah, ada satu poster bawa jemaah haji dalam 12 orang. Dia orang dah siap pakai ihram, keluar daripada Zulhulaifah, keluar daripada checkpoint yang pertama tu, jalan masuk highway, boom. Accident, jatuh, poster dia dalam gaung. Tuan-tuan kalau lalu highway Madinah Mekah tu nampak gunung ganang kan, tapi sampai di jambatan, tuan-tuan tengok bawah, gaung dalam. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Jatuh dalam gaung, mati semua tuan-tuan. Kren tarik naik, ambil mayat ni, bawa semula ke Madinah, masuk dalam peti mayat. Nak nguruskan sijil mati itu dalam 3 hari ya. Tapi tuan-tuan, bila tarik peti mayat, nak uruskan jenazah, darah merah mengalir. Peti mayat ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau masuk dalam peti mayat macam masuk peta ais, 5 minit masuk jadi air batu. Jari kita ni boleh patah kan, jadi air batu betul. Tapi subhanallah, sebahagian besar jemaah umrah itu tarik meleleh lagi darah. Kemudian kita orang mandikan, tak sabun wangi-wangi. Yang lelaki kita tak tutup muka dia, yang perempuan urus. Kemudian kita pakaikan ihram, pakaikan balik ihram yang baru, itibak, masuk bawah ketiak ni, sembahyang di Masjid Nabi, ke bumi di Baqi'. Besok bongkar di padang mahsyar, Nabi sebut sambil bertalbiyah dia bongkar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibangkitkan dengan apa yang mengasyikkan dia. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau yang mengasyikkan kita gadget, yang mengasyikkan kita handphone, main Angry Bird, main Candy Crush. Ni azan, asal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leko main Angry Bird. Sudah tak semayang sebabkan gadget ni. Takut-takut besok mati je dengan gadget, dibongkarkan dengan gadget di sekeliling tengkuk dia. Ada orang berniaga pasar malam, contoh jual air tobu, niaga pasar malam. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak semayang. Azan pula asar, tak sembahyang, mati. Besok takut bongkar dengan mesin-mesin tobu tu sekali keliling tongkok dia. Tu yang bawa JCB korek longkang lagi tu. Korek longkang, semayang tidak, apa tidak, mati. Besok dengan JCB bongkar dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak nak. Dan saya kata tadi, kita belum sampai ke peringkat itu. Maka peluang kita hari ini tuan-tuan masih cerah. Inilah peluang kita semasa hidup. Saya kata tadi, Allah buka satu kaunter untuk Ramadan Al-Mubarak. Maka rebut dah dalam bulan Ramadan ini, mengikut sunnah Nabi SAW. Banyakkan sedekah. Karena Nabi SAW ajwadun nas fi Ramadan. Nabi ini orang yang pemurah dalam bulan Ramadan. Masak kari, hantar sebelah. Orang sebelah balik pinggan kosong. Pinggan kosong dia. Aku bagi kari ayam tadi. Jadi sedekah ni jangan harap balasan. Ada, tak ada, tak jadi masalah. Kemudian segerakan berbuka. Malam-malam kita ambil tarawih. Kita ada 8, kita ada 10, kita ada 20. Wabutlah berapa nak ambil lah. Sekali-sekala kalau tak larat, bona pun sembahyanglah di rumah berjamaah. Kok malas pun nak pergi masjid surau tak larat, sembahyang tarawih di rumah. Sekali-sekala Nabi pun pernah sembahyang tarawih di rumah, pernah sembahyang di masjid. Nabi mula sembahyang di masjid ramai-ramai, kemudian Nabi sembahyang di rumah.
Bila ditanya kenapa Nabi buat macam tu, kenapa tak sembahyang masjid terus? Nabi kata, aku takut sekarang ni tengah turun wahyu, takut-takut tarawih ini pun diwajibkan secara berjamaah di masjid. Jadi Nabi sembahyang di rumah. Jadi tak apa tuan-tuan nak sembahyang di rumah pun. Di pedajal isteri dia, yang qomat dia tu. Suruhlah orang tu qomat. Yang dia ni tak tahu qomat lah, dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang anak dia belakang tu ki mak aku dah kena dah malam ni. Janganlah suruh orang tu qomat. Sembahyang jadi imam. Lepas sembahyang tarawih, bini dia komen, you ni tak ada surah lain Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Kocik hati saya ustaz dia tu. Kan? Dia qul huwallah ya daripada dulu. I rasa dah 15 tahun I kahwin dengan you, asyik-asyik qul huwallah, inna a'taina kal kautsar. Jadi you memang tak hafal Biarlah, qul huwallah pun qul huwallah lah ayat favorite. Jadi imam tu okey. Ada orang tuan-tuan, berapa ramai yang menangis datang pejabat agama minta corai sebab suami tak pernah sembahyang, tak pernah jadi imam pun. Saya cemburu ustaz dengan jiran saya. Dia kata elok-elok tok laki dia jadi imam sembahyang. Tok laki tak adalah lawa mana dengan buncit, gemuk, galak dia condemn lelaki orang tu. Tapi elok jadi imam. Saya ni tak pernah rasa jadi makmum. Jadi beruntung suami kalau boleh jadi imam. Qul huwallah pun qul huwallah lah. Besok dia kalau kecil hati tak nak jadi imam ataupun dia tukar surah, poning kepala kita. Kan? Dia duduk depan tu lepas waladhdallin, monong dia. Kalau aku baca surah ni sekarang, dia komen. Tak baca sekarang, apa lagi surah aku hafal Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang bini kat belakang macam dia pernah dengar surah tu. Tapi kat mana Lepas sembahyang tanya surah apa tadi bang? Mahizin barakallahu lakuma padan kau. Tak akan menyaya gitu. Dapat jadi imam tu okeylah, alhamdulillah. Semayang tarawih. Kemudian 10 akhir Ramadan, tuan-tuan rahimakumullah, disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 10 min awakhir Ramadan ahya'ul lail wa ayqadha ahlahu wa jadda mi'dharahu. Nabi kata Aisyah bila masuk 10 akhir Ramadan, apa kerja Nabi? 3. Yang pertama Nabi ahya'ul lail. Nabi menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Beza qiyamul lail dengan ahya'ul lail. Nabi bukan qiyamul lail lagi. Qiyamul lail ini bangun malam kita tidur, lepas tu qiyam bangun. Nabi 10 akhir Ramadan walaupun dia maksum, walaupun dia bertadarus dengan Jibril, patutnya Nabi tahu, memang Nabi tahu dia bersama ataupun tidak dengan Lailatul Qadar, bertadarus dengan Jibril. Tapi Nabi tak pernah miss 10 akhir Ramadan, bertadarus setiap malam, berqiyam, berahya'ul lail setiap malam walaupun telah berlaku Al-Qadar. Nabi menghidupkan malam, bukan qiyam lagi, daripada malam sampai ke siang, semata-mata untuk bersama dengan malam Al-Qadar. Tetapi bukan sekadar itu, Nabi tidak tamak. Nabi aiqadha ahlahu, membangkitkan isteri dan anak-anak. Bangunlah. Kita pun kejut juga, bangunlah. Benar mi, hantar terkencing lah. Lah. Rupa balik kampung tandas dekat luar. Takut nak pergi tandas tu, padahal bulan Ramadan tak ada hantu pun. Takut. Punya berlaku penakut. Lepas dia tidur balik, kan rugi. Nabi aiqadha ahlahu, kejutkan suami, kejutkan isteri untuk malam-malam terakhir Ramadan. Tak dapat pergi masjid, di rumah bersolat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Tahun ni kita nak buat tuan-tuan, sungguh-sungguh. Kalau dapat pergi masjid, lagi cantik. Naik motor 2 orang, poluk rapat-rapat, naik motor.
Kan seronok pergi qiyamul lail macam tu. Beli motor, baiki motor sekarang. Semangat nak berqiyamul lail. Yang ketiga, wajadda mi'dharahu. Nabi mengikat kain dia ketat-ketat. Ada riwayat mengatakan Nabi ikat atas, Nabi ikat bawah. Ni kain plekat kita ni, Nabi ikat kuat, bawah pun ikat. Ada dua pandangan ulama di sana. Yang pertama, supaya Nabi tidak dapat tidur. Bila kotak kain ni tak dapat nak tidur dengan selesa, akhirnya dia akan terpaksa berjaga malam. Macam tu sekali. Ada yang mengatakan Nabi ikat ketat kain ni supaya dia tidak bersama dengan isteri dia 10 akhir Ramadan, untuk fokus dengan ibadah 10 akhir Ramadan. Dia 10 akhir Ramadan tu lah dia ngojon. Ini kok dapat bonus malam Al-Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun ke? 3 bulan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya saya masuk sikit lepas Ramadan. Satu saja, kita bermuhasabah. Kita tengok-tengoklah lepas Ramadan nanti, antara tanda-tanda orang yang diterima amalan, dia akan istiqamah. Dia akan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Baik tangan, baik kaki, baik mulut, baik hatinya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kerana puasa dia bukan lagi puasa awam, puasa dia sekurang-kurangnya puasa khawas, puasa yang bukan sekadar puasa perut dia, tetapi berpuasa panca indera. Mata puasa, telinga puasa, mulut puasa, lidah ni kena berpuasa. Itu puasa khawas. Puasa khawasun khawas bukan sekadar puasa perut dia, tetapi berpuasa juga panca indera dan turut berpuasa hati dia. Ni, hati ni pun puasa, ikhlas, tidak riak, tidak ujub dengan diri dia, tidak takabur, jaga hati. Maka itulah antara ciri-ciri puasa khawasun khawas. Jadi sehingga itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, terima kasih di atas komitmen, fokus yang tuan-tuan dan puan beri. Jarang orang boleh stand sampai 1 jam setengah ni, ya. Kita 90 minit lebih kurang, tak lebih kurang lah. Biasanya orang boleh fokus dengan ceramah ni kalau tempat lain 30 minit je. Itu pun 10 minit yang pertama dia tengok muka penceramah, macam pun nak tengok ke mana. 10 minit yang kedua dia tengok muka jam, tengok jam, tengok ceramah, tengok jam, tengok ceramah. Sama bulat dia. 10 minit yang ketiga dia tengok muka pintu. Pintu mana aku nak keluar ni? Tapi di sini subhanallah, Power Rangers 90 minit, saya kira mungkin dalam 100 minit tuan-tuan sekalian, 1 jam setengah. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam pertemuan. Yang baik itu datang daripada Allah, buruk kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan satu kalam daripada Sayyidina Ali karamullah wajhah, a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya, tetapi beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Rasakan inilah Ramadan kita yang terakhir. Rasakan, takut-takut ini menjadi Ramadan yang terakhir. Kalau perasaan itu ada dalam hati, pasti kita akan menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang paling terbaik, Ramadan yang all out, Ramadan yang punchline, Ramadan yang pick up line akan ada pada diri kita, sebab kita merasakan inilah Ramadan yang terakhir. Jadi sehingga itu aku liqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu fina wa la ma'ana wa ma yatbi'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.